Okey, formula untuk sudut sinus, kosinus dan juga tangent. Cikgu mulakan dengan sinus dulu. Okey, sinus sama juga dengan nama pendek dia ialah sin. Okey, kosinus tadi kita dah lihat, kosinus sama juga dengan cos dan tangent. Singkatan kita akan panggil tan lah kat sini. Okey, so ini sebenarnya sudut. Bagaimana hendak menghafal formula bagi sudut ini? Okey, cikgu mulakan. Untuk mencari nilai sin sin bersamaan dengan tentang ini apa? Tentang ini sisi tentang lah yang bertentangan dengan dia. Okey. Ini ialah sebelah. Sebelah ini juga merujuk kepada sisi. Okey, kemudian ada satu lagi. Tangent. Tan. Okey, so tentang ini juga merujuk kepada sisi ya. Cikgu kecilkan. Okey. So, sin adalah bersamaan dengan tentang bahagi dengan hipotenus. Cos bersamaan dengan sebelah bagi dengan hipotenus. Manakala tangent tan bersamaan dengan tentang bahagikan dengan sebelah. Okey, siapa baru masuk tadi? Balkis. Assalamualaikum Balkis. Okey Balkis, cikgu baru masuk untuk formula mencari nilai sudut sinus, kosinus dan juga tangent. Balkis boleh salin apa yang cikgu tunjukkan dekat sini. So, sin tentang bahagi hipotenus, cos sebelah bahagi hipotenus, tangent tentang bahagi dengan sebelah. Okey, bagaimana untuk menghafal formula ini? Okey, kita boleh hafal formula ini menggunakan akronim lah ya. Kita buat cerita. Macam mana kita nak buat cerita? Okey, lihat apa yang cikgu tulis Okey, so cerita yang kita boleh buat dekat sini adalah saya tak hafal. Okey. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Okey. So, tak ini mewakili tentang. Okey. Hipotenus mewakili hafal. Okey. Sebelah kita mewakili saya Okey. Untuk nilai tangent, tentang kita mewakili tak. Sebelah kita mewakili susah. So, short form dia, saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Okey. Ada satu lagi cara. Okey, anda boleh guna mana satu yang anda sukalah. Okey, cikgu pakai warna hijau Satu lagi cara. Saya takut hantu. Okey. Kerana semua hantu tak takut saya. Okey, so ada dua cerita yang cikgu buat dekat sini, warna merah dan warna hijau. Jadi terpulang kepada anda, mana satu anda nak ikut, mana satu anda nak hafal Okey, saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Okey, so ini sin, cos, tangent. TH sama juga dengan T over H
Okey, SH sama dengan S over H. Itu maksud dia. TS sama juga dengan T over S. Itu kita kena hafal lah. Okey, boleh Okey, Assalamualaikum Hani. Okey, so hafal ini kerana di dalam peperiksaan tidak akan diberi dan anda akan pakai formula ini bawa kepada menenang atas nanti tingkatan 4 pun akan tingkatan 4 tingkatan 5 pun anda akan pakai formula ini untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga bersudut tegak. Okey, syarat ni kita akan pakai semuanya dalam masalah yang melibatkan segitiga bersudut tegak. Dia ada sudut 90 darjah di sini. Okey, dah habis salin ke belum? Selepas ni cikgu nak terangkan. Dah salin belum? Belum cikgu. Cepat sikit salin. Habis pagi ni hidung sakit semua. Okay, so ingat cikgu sebut sin dia, saya tak hafal lah. Ingat dalam kepala. Okay, saya tak hafal. Maksudnya tentang bahagi dengan hypotenuse. Okay. Balkis, Wasim dengan Hani dah salim belum? Wasim, Balkis, Hani dah salim ke belum? Dah cikgu. Dah Okey, Rafi cepat. Cikgu nak tunjukkan bagaimana kita nak guna formula ini. Kamia pun dah salin ya? Ya cikgu. Okey, so cikgu gerak Cikgu gerakkan skrin cikgu. Okey, jadi ingat cerita tadi sama ada anda nak ikut yang color merah ataupun anda nak ikut yang color hijau, sama sahaja. Okey, jangan silap dia punya cerita. Kalau anda silap habis nanti tak jadi kita punya formula. Okey, so cikgu nak tunjukkan dekat sini apakah dimasukkan dengan sin, cos dan juga tangent tadi. Okey. So ini adalah sebuah segitiga. Haris, ada nak masuk mandi. Okey, ini segitiga bersudut tegak. Okey, seperti mana cikgu nyatakan, okey, bertentangan dengan sudut 90 darjah, berdepan dengan sudut 90 darjah, ini ialah hypotenuse. Okey, kemudian dalam formula kita, kita ada sisi tentang dan kita ada sisi sebelah. So, sisi tentang dan sisi sebelah ini dekat mana kedudukan dia? Okey, sekejap cikgu tulis formula kita tadi. Okey, saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Okey, ini formula kita tadi. So, kita nak tahu sisi tentang dengan sisi sebelah. Di manakah sisi tentang dan sisi sebelah kita? Maka kita perlukan satu kedudukan di mana dalam soalan dia akan tentukan nilai sudut. Okey, contoh. Cikgu buat di sini. Ini ialah sudut theta. Okey, so theta itu adalah simbol untuk sudut. Okey, jadi dalam soalan ini dia buat sebelah kanan bahagian bawah ini adalah kita punya theta. Maka ini ialah mata kita. Ini kita. Kita duduk dekat sini. Maksudnya kita duduk dekat sini. Okey. So dekat mana kita punya sebelah? Sebelah kita, kejap cikgu buat point lah. A, B, C. Okey, cikgu perlukan anda onkan mikrofon anda. Okey, jadi kita duduk dekat sini. Di manakah kita punya sebelah? Adakah sebelah kita
BC ataupun sebelah kita AC? Mana kita punya sisi sebelah? Boleh bagi jawapan? Cikgu, AC Ya. kot. AC? Okey. Ada jawapan lain? Mana kita punya sebelah? Okey, kita punya sebelah salah satu dia adalah BC. So kita tengok AC dengan BC, mana satu yang betul? Tadi kita dah tunjukkan kedudukan untuk hypotenuse. Hypotenuse kedudukan dia adalah AC. Okey. Maka AC ini bukan kita punya sisi sebelah. Kenapa? Kerana awal-awal tadi kita dah buat kedudukan hypotenuse kita. Di mana hypotenuse tadi dia bertentangan 90 darjah dengan sudut ni. Sudut 90 darjah, tarik dia yang bertentang. So yang bertentang itu adalah AC. So AC ni ialah hypotenuse. Maka untuk jawapan lain selain hypotenuse, kita tak boleh ambil AC. Jelas? Jelas? Boleh respon? Jelas. Okey, maka sisi sebelah kita adalah BC, bukannya AC. Okey, kemudian kita nak cari satu lagi sisi, iaitu sisi tentang. Apakah yang dimaksudkan dengan sisi tentang? Maksudnya yang bertentangan dengan kita. Okey, so kita duduk dekat sini. Okey, di manakah kedudukan bertentangan dengan kita? Kita duduk sini. So yang berdepan dengan kita, bertentang dengan kita adalah A, B. So sisi tentang di sini ialah A, B. Okey, jelas? Okey tak? Jelas. Jelas Okey. So kalau cikgu ubah gambar rajah sekejap Cikgu lukis triangle lain. Ini hari ini kita nak belajar kedudukan saja. Cikgu ubah segitiga cikgu macam ini pula. Okay. So ini 90 darjah cikgu. Formula cikgu ni. Saya tulis siap-siap formula tadi Takut hantu ataupun saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Ini hafal formula ini. Okey. Jadi sekarang segitiga ini cikgu labelkan sebagai A, B, C. Okey, di manakah kedudukan hypotenuse kita? AC. Okey, hypotenuse kita AC. Jadi bila nampak segitiga ini dia terus buat 90 darjah, cari sudut 90 darjah yang bertentangan dengan 90 darjah. So ini ialah hypotenuse kita. Okey, jadi kat sini ada tulis hypotenuse sama dengan AC. Sekarang kita nak cari sisi sebelah. Dan juga satu lagi kita perlu cari sisi tentang. Okey, sebelah dengan tentang. Dekat mana? Untuk mencari sisi sebelah dan juga tentang, kita kena tengok soalan kita sudut theta tu duduk dekat mana. Okey, jadi kalau dalam soalan ini cikgu lukis sudut theta cikgu dekat sini. Okey, cikgu buat theta cikgu dekat sini. Bermakna kita duduk dekat sini. Okey. So, boleh respon. Dekat mana sisi sebelah cikgu? Cikgu duduk kat sini. Dekat mana sisi sebelah cikgu? Mana cikgu punya sebelah? Kiri ke kanan? BC. Okey, sebelah cikgu adalah belah kanan BC. Kenapa cikgu punya sisi sebelah bukan AC? Sebab yang tu 90 darjah untuk hypotenuse.
Okay, good. Sebab dia bertentangan 90 darjah, maka itu ialah untuk hypotenuse. Maka sisi sebelah kita bukan AC. Bukan AC. Okay, so sebelah kita adalah BC. Okay, pandai. Jadi sekarang sisi tentang kita BA. AB, BA. Terus ambil. Okay, AB. AB ataupun BA, mana-mana pun sama saja. So itu adalah sisi tentang kita. Okey, ada soalan? Wasim, Rafi, Kavya? Oh, Farah baru masuk, Tak ada je. Kasrina. Tak ada? Tak ada soalan Okey, kalau tak ada soalan, kedudukan untuk sisi sebelah tentang dengan sebelah. Maaf, kedudukan untuk hipotenus sisi sebelah dengan sisi tentang. Okey, cikgu dah terangkan dan cikgu record PDPR kita ni. Nanti cikgu akan share dalam grup Okey, so kita tengok sekejap. Okey, jadi kita dah tahu kedudukan bagi nilai sinus, kosinus dan juga tangent tadi. So, formula tadi saya tak hafal. Kalau saya hafal, okey, tentu tak susah. Okey, tentu tak susah. Jadi mengikut formula ini anda boleh tengoklah T tu tentang bahagian hipotenus. Ini S. Saya tak hafal. Kalau sebelah saya hafal, tentu tak susah. Itu cikgu ambil dekat situ. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat contoh 2 dalam buku teks ni, okey, dia suruh anda lengkapkan, suruh cari nilai sin, cos, tangent, okey, mengikut simbol R, Q, P. Okey, dalam buku teks ini, cikgu besarkan, dia beri anda 2 kedudukan sudut. Satu sudut X, satu sudut Y. Okey, dan sekarang kita cuba cari sekejap cikgu tunjukkan contoh. Kalau dia minta anda cari nilai sin Y. Sin Y bermaksud mata kita sekarang, cikgu pandang sekejap. Mata kita sekarang dekat Y. Okey, kita kat sini Y. So ini kita. So apakah formula bagi sin Y? Wasim. Wasim boleh bagi cikgu apakah formula untuk mencari nilai sin? Cikgu nak formula untuk sin. Sin sama dengan? Wasim? Nak cari nilai sin? Sin sama dengan formula? Cepat Wasim. Wasim. Farah. Farah macam mana nak cari formula untuk sin? Cikgu nak tahu formula untuk sin je. Farah? Senyap je. Tak nak jawab. Macam mana cikgu nak bagi PBD anda ni? Okey. Tadi dah banyak kali cikgu bagi. Saya tak hafal tentang bahagian hipotenus. Okey. So sekarang kita punya tentang. Kita berdiri dekat R. Di manakah kita punya tentang? Kasrina? Mana kita punya tentang? Kita duduk dekat R tadi. Kita duduk dekat Y ni. Maaf. Kita duduk dekat Y. Mana kita punya tentang? Kasrina Izzati. Dekat mana kita punya tentang? Kasrina?
Kasrina. 3 kali cikgu panggil nama ni. Mana Kasrina? Wasim, Kasrina, Wasim. Bagi cikgu jawapan. Tak ada jawapan. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Mana sisi tentang kita untuk sin Y ini? Mana sisi tentang kita? Cikgu, RQ tu betul ke? RQ tu betul ke maksudnya? Sisi tentang dia. Kita duduk kat mana? Kita duduk kat Y. Apa maksud tentang? Tentang maksudnya yang berdepan dengan kita. So, siapa duduk berdepan dengan kita? QP Ya, Q, P. Itu maksud tentang. Tentang tu yang duduk berdepan dengan kita. Faham tak? So, kat sini kita Faham. punya tentang. Okey. Hypotenuse. Tentang bahagian hypotenuse. Mana hypotenuse kita? RP. Okey, cikgu dah cakap tadi kan. Kita punya hypotenuse cari sudut 90 darjah yang bertentang, duduk berdepan dengan 90 darjah. Ini ialah hypotenuse. Okey. Siapa jawab tadi? Hani. Hani. Okey, bagus Hani. So hypotenuse kita ialah PR ataupun RP. Okey? Pandai Hani. So itu kita punya nilai sin Y. Okey, kalau cikgu ubah cos Y. Okey. So sekarang kita punya kedudukan masih dekat Y. Sekejap. Kedudukan kita masih kat Y. Bermaksud kita masih duduk di sini. Inilah kita duduk lagi kat sini. So apa formula untuk cari nilai cos? Hani, cos nak cari apa formula cos? Saya tak hafal. So kalau okey, Kalau saya hafal, okey, kalau saya hafal pandai. So kalau saya hafal maksudnya sebelah bagi hypotenuse. Okey, so sekarang cikgu dekat Y. Mana kita punya sebelah? Kita masih dekat sini. Kita masih dekat Y. Mana kita punya sebelah? Sebelah tu kan maksudnya sama ada kiri atau kanan. Itu je, ingat je. So sebelah kita kat mana? Kiri ke kanan? QR. Okay, good. QR. Ini kita punya sebelah. Okay. Kenapa bukan PR? Kenapa bukan PR kita punya sebelah? Sebab tu hypotenuse. Okay, good. Sebab itu ialah hypotenuse. Jadi sebelah kita sekarang ialah QR. Okay. So cikgu buat kat sini QR over hypotenuse. So hypotenuse kita masih sama tadi iaitu PR. Okay, jelas? Jelas. Jelas So kalau cikgu cari tangent Y. So tangent Y, formula untuk tangent Y? Tentu tak susah. Okey, tentu tak susah. Maksudnya tentang bahagi sebelah. So mana tangent Y? Maksudnya dia masih duduk dekat Y. So Y kita masih duduk dekat sini. Kita masih ada kat sini Y. Ini Y kita. So mana tentang kita tadi? Cikgu lupa label.
Okey, ini kita punya tentang kita tadi Tentang tu ingat yang berdepan dengan kita. So tentang kita tadi iaitu QP. Okey, so QP ataupun PQ mana-mana saja bahagi dengan sebelah. So sebelah kita tadi siapa? RQ. Okey, dan inilah kita punya jawapan. Sin Y, cos Y dan juga tangent Y. Okey. Jadi dalam buku teks ini dia dah tunjukkan jawapan kita. Betul ataupun tidak? Sin Y kita dapat tadi QP ataupun PQ. Okey, betul. Hypotenuse kita PR. Okey, betul. So nilai sin kita tadi betul. Okey. Tengok cos kita, cos Y kita tadi QR. Sama, QR. Hypotenuse kita tadi PR. So sama juga. Maka kita punya jawapan untuk cos tadi betul. Okey, untuk tangent pula tengok tangent PQ ataupun QP sama. Okey, bahagikan dengan sebelah RQ ataupun QR pun sama. Maka jawapan untuk tangent Y kita ini betul. Okey, jelas? Ada soalan? Jelas. Okey, itu cerita berkenaan dengan Y. Okey, kalau soalan dia tanya X pula, bagaimana nak cari X dekat sini? Cos X, tangent X. So nak cari sama seperti tadi, tetapi kita kena kita kena padam kita punya kedudukan sekarang. Apa maksudnya? Maksudnya sekarang kita nak X. So kita duduk dekat sini kedudukan kita. Jadi bila dapat macam ini, terus cari kedudukan mana yang anda boleh tahu. So daripada kedudukan kita boleh tentukan yang paling senang lah kedudukan untuk hypotenuse. So buat siap-siap. Ini hypotenuse. Okey, ini hypotenuse. Jadi di manakah sisi sebelah, di manakah sisi tentang kita? Sebelah kita dekat mana? Sekarang sebelah kita kat mana? Kiri ke kanan? QP. Okey, PQ, QP, pandai. So sini kita punya S, terus buat S untuk sebelah. Maka kita punya tentang yang berdepan dengan kita adalah RQ. Ini sekarang dah jadi kita punya tentang. So kita dah ada 3. Okey, S, T dengan H. Maka kita boleh jawab soalan untuk sin X, cos X dan juga tangent X. Okey. Faham? Faham. Faham, mudah saja soalan ni. Memang senang je. Tetapi kalau anda tak tahu kedudukan, itu yang menyebabkan dia susah. Okey, jadi untuk kerja rumah, okey, esok kita ada satu waktu. So cikgu mahu anda siapkan 5.1B ini. Okey, siapkan, cari apakah nilai sin, cos dengan tangent, lihat sudut dia. Dia nak tengok X ke? Dia nak tengok Y. Contoh, dalam kes ini, dia beri segitiga DEF. Okey, maka mata kita, sekejap tak ada, tak payahlah. Sebab dia dah tentukan nilai X dengan Y. So anda, contoh kat sini. So X kita dekat sini, maka kita duduk dekat sini. Cari mana hypotenuse. Ingat, cari 90 darjah dia terus buat. Ini ialah hypotenuse. Ini ialah hypotenuse. So kat mana sisi sebelah kita? Anda tentukan. Sisi sebelah kita DE. Tentang kita kat mana? Ini kita punya tentang. So anda terus masukkan formula. Sin sama dengan saya tak hafal. Cos kalau saya hafal. Tangent tentu tak susah. Masukkan saja nilai tentang kita sekarang. T kita ialah EF. Hypotenuse kita sekarang adalah DF ataupun FD. Buat macam itu. Siapkan.
Okey, itu untuk segitiga DEF. Kalau KLM macam mana? PQR macam mana? Nak cari untuk Y pula, macam cikgu ajar tadi, nak cari untuk Y, anda kena padam balik. So, anda duduk dekat Y pula dekat sini. Jadi, mana kita punya, ini hypotenuse. Mana kita punya sebelah. Sebelah sama ada kiri atau kanan. Ingat itu je. So, sebelah kita dekat sini, duduk sebelah. So, tentang kita yang berdepan dengan dia. Lepas tu ambil saja, masukkan dalam formula tadi, T dengan H tadi untuk nilai sin. Okey, jelas? Jelas. Jelas Okey, kalau anda tengok segitiga yang nombor 1 dengan nombor 2 ni senang. Sekarang kita tengok segitiga nombor 3 ni. Alamak, macam mana nak buat ni cikgu? Okey, segitiga nombor 3 ni sama juga. Cuma dia combine, dia gabungkan dua segitiga yang besar. Jadi kalau kita nak cari nilai sin X, kita nak cari X, tengok segitiga yang ada X ke, iaitu segitiga sudut tegak X yang ini. Maaf anak cikgu ramai bising kat rumah. Okey, so fokus dekat sini. Jadi mana kita punya hypotenuse? Ini 90 darjah. Ini kita punya hypotenuse. Okey, so kita punya kedudukan sekarang kat sini. Mana kita punya sebelah? Kiri ke kanan? Okey, nampak sinilah kita punya sebelah. So kita punya tentang sekarang T dekat sini. Barulah ambil formula sin ke, cos ke, tangent untuk nilai X. Kalau dia minta nilai Y, so kalau nilai Y maksudnya anda fokus kepada segitiga yang kecil ini. Di mana ini ialah hypotenuse kita. Maksudnya kat sini kita duduk. So mana sisi sebelah kita? Ini sebelah. Jadi kita punya tentang. Kemudian masukkan saja dalam formula. Dia nak cari sin, cos ataupun tangent. So untuk soalan yang melibatkan dua segitiga ini jangan panik. Tengok sudut dia dekat mana. Okay, clear? Clear? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey, cuba buat ni 5.1b ni, cuba buat. Kalau anda boleh siapkan hari ni, snap hantar dia dekat grup Telegram tu untuk cikgu reportkan. Okey, kalau boleh siap, bagus. Kalau tak boleh siap, nanti boleh bawa kepada satu masa untuk hari esok tutorial. Sebab hari esok pun cikgu nak bagi homework dekat buku modul. Okey, buku modul kita tak usik lagi, cikgu nak bincang dulu dekat buku teks ni. Kalau anda boleh jawab soalan buku teks ni, anda boleh jawab dalam buku modul. Okey, ada soalan lain tak nak tanya cikgu? Ada nak channel? Sebelum cikgu tamatkan kelas. Siapa yang baru masuk ni? Dan nak ambil kelas baru masuk? Farish baru masuk dengan Syazana. Okey. So ada soalan tak yang ikut kelas cikgu dari tadi, ada soalan? Tak ada cikgu. Okey, kalau tak ada soalan, try buat 5.1b. Yang baru masuk, sekejap lagi cikgu akan post semula video berkenaan dengan kedudukan, nak mencari nilai sin, cos dan juga tangent. Okey, jadi kita berhenti dekat sini dahulu. Ada soalan personal, boleh message cikgu. Okey, cikgu nak minta tolong